Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, assalamualaikum. Jadi untuk hari ini kita akan teruskan tajuk kita, nombor perlapanan. Okay, kita akan teruskan kepada perwakilan data bagi tajuk selepas itu iaitu pengkodan ASCII. Okay. Baiklah, kita lihat kepada kod ASCII, jadual yang saya telah tunjukkan kepada anda ini. Kalau awak lihat di sini, ini adalah kod ASCII yang mewakili setiap aksara dalam kita punya komputer ataupun kita punya laptop. Kalau lihat di sini bermula dengan ruang ataupun space ni, walaupun dalam paparan laptop kita, handphone kita, komputer kita tak nampak, tetapi sebenarnya dia tetap diwakili oleh nombor ASCII yang berbeza. Jadi di sini awak boleh lihat ya, setiap satu kita tulis A sahaja sebagai contoh, tetapi telah diwakili oleh satu byte kod ASCII. Ada 8 bit ini mewakili aksara dalam kita punya komputer atau laptop. Jadi ini adalah contoh aksara bagi laptop kita. Dan awak akan lihat pula kod ASCII ni kenapa kita gunakan nombor perlapanan dalam kod ASCII, sebab kita tahu komputer hanya faham nombor binary number sahaja, iaitu digit kosong dan juga 1. Kita tengok seterusnya, standard pembelajaran yang kita akan belajar pada hari ini iaitu menukar pengekodan ASCII kepada nombor perlapanan berdasarkan kepada aksara yang diberi. Itu standard pembelajaran kita yang perlu awak capai. Ini adalah TP4. Tahap penguasaan 4. Awak perlu capai tahap penguasaan 4. Kemudian kita akan lihat kepada nanti akan ada satu soalan TP5 dan seterusnya. Sebelum kita teruskan kepada tajuk penukaran pengekodan ASCII kepada nombor perlapanan, kita imbas semula topik yang kita dah belajar tingkatan 1. Saya dah ulang juga tajuk ini pada pembelajaran minggu lepas. Yang pertama ialah komputer hanya boleh memproses nombor perduaan yang mempunyai 2 digit sahaja, iaitu 1 dan 0 sahaja. Tapi walau bagaimanapun, 1 bit ini tidak mewakili apa-apa melainkan on dan off. Dalam liter komputer pun kita ada 1 untuk on, liter elektrik, 1 untuk on dan 0 untuk off. Kita on lampu, liter elektrik kita on lampu, kita turn on mewakili 1, dan kita off mewakili 0. Tetapi 1 byte boleh mewakilkan banyak data ataupun maklumat. 1 byte ini diwakili oleh 8 bit. Ingat 1 byte diwakili oleh 8 bit. Bila 1 byte ini maksudnya dia boleh mewakilkan pelbagai maklumat. Dan juga 1 bit sama ada 1 ataupun 0 itu tidak mewakilkan apa-apa kecuali on dan juga off. Oleh itu 1 byte ini dapat mewakili sehingga 256 aksara ataupun kita katakan dia seperti 2 di sini 2 kuasa 8. 2 kuasa 8 mewakili sama dengan 256 aksara. Ini maksud dia. 8 bit. 1 byte equal dia macam inilah. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Yang ini 1 byte sama dengan 8 bit. Bila kita carikan 2 kuasa 8 sama dengan 256 aksara. Dapat mewakilkan 256 aksara. Kita pergi kepada seterusnya. Apa kegunaan kod ASCII number? Dia ialah salah satu sistem pengekodan paling luas digunakan dalam dunia pengkomputeran. Dan singkatan kepada American Standard Code for Information Interchange. Ini adalah kita lihat di sini. ASCII. A S C
I. Sama dengan ASCII. Okey. Digunakan juga untuk mewakili teks dalam komputer dan alatan komunikasi yang lain. Ini kegunaan ASCII number. Okey, kita lihat kepada kaedah penukaran. Bagaimana untuk kita menukar ASCII number ini. Okey, yang pertama kita menggunakan kaedah bahagi dengan 8 dan gunakan bakinya. Dan yang kedua, menukarkan kod ASCII nombor perpuluhan kepada nombor perlapanan. Okey, untuk kaedah ini kita dah ada basic. Okey, kita dah belajar macam mana nak bahagi dengan 8 dan macam mana nak gunakan baki dia, dan kita dah belajar juga menukarkan kod ASCII nombor perpuluhan. Okey, lihat kepada contoh. Okey, ini adalah kod ASCII. Okey, kita tengok ini adalah kod ASCII. Okey, ini adalah nombor yang biasa kita gunakan, nombor perpuluhan. Ini adalah nombor perduaan yang difahami oleh komputer. Okey, manakala ini adalah nombor perlapanan. Nombor perlapanan digunakan untuk memudahkan pemahaman kita daripada menggunakan nombor perduaan. Maksudnya kita gunakan satu nombor perlapanan ni sebelum komputer menulis ataupun memahami nombor ini. Manakala ini adalah aksara ataupun apa yang diwakili oleh nombor perpuluhan, nombor perduaan dan juga nombor perlapanan. Kalau rujuk kepada lampiran A, yang ini aksara G dalam kod ASCII bersamaan dengan 107 asas 8. Kena ingat awak tengok sini 69, 70, 71, 72, 73. Tetapi awak lihat di sini jangan salah. Sini dia tidak berjujukan. Awak tengok 105, 106, 107, 110. Sebab apa? Kena ingat, nombor perlapanan dia hanya digit 0 sehingga 7 sahaja. Jadi jangan salah pada di sini dan juga di sini. Kita tengok seterusnya. Hubung kait antara nombor perlapanan dengan kod ASCII dalam bahasa mesin. Bahasa mesin ini kita kenali juga sebagai kod mesin. Bahasa mesin hanya terdiri daripada digit 0 dan juga 1. Saya ulang semula. Komputer kita hanya faham binary number sahaja, iaitu 0 dan juga 1. Tetapi banyak atur cara yang ditulis dalam pelbagai bahasa pengaturcaraan seperti Scratch, C++, Python, Java, Visual Basic, PHP dan banyak lagi. Ruby, COBOL tidak difahami oleh komputer. Jadi dekat sini, kalau awak lihat yang awak belajar pada tahun ini, bukan pada tahun ini, untuk tingkatan 1 sehingga tingkatan 3. Tingkatan 1 awak belajar Scratch. Tingkatan 2 awak belajar Python. Scratch, Python, C++ diwujudkan, dihasilkan supaya mudah untuk kita manusia, kita pengatur cara menulis. Sebab dia dekat dengan bahasa manusia. Kita boleh faham apa dia atur cara dalam komputer. Tapi berbanding dahulu, untuk menulis generasi komputer yang pertama, untuk menulis satu atur cara, dia menggunakan digit 0 dan juga 1. Banyak yang tidak difahami oleh kita dan kita perlu hafal setiap kod-kod. Maksudnya kita kena menjadi komputer juga untuk generasi yang pertama dahulu. Tapi sekarang dia dah gunakan Scratch, dia memudahkan kita, tetapi dalam masa yang sama kita pula kena mudahkan komputer supaya komputer boleh faham. Jadi oleh itu kod-kod ini perlu diterjemah terlebih dahulu kepada bahasa mesin. Sebab itulah kita gunakan kod ASCII. Kod ASCII ni dia bantu kita. Kod ASCII ni dia bantu kita untuk terjemahkan apa yang kita tulis. Apa yang kita tulis ke dalam bahasa komputer ataupun ke dalam kod mesin. Dia seperti kita faham bahasa Melayu dan kita boleh faham bahasa Inggeris. Tapi apabila kita pergi kepada negara Jepun,
Okey, contohlah Jepun ke China ke apa-apa yang saya ambil contoh bahasa Jepun, sebab Jepun ni dia sangat bagus dalam mengagungkan bahasa kebahasaan mereka. Jadi kita tak faham bahasa Jepun, kita pergi ke sana macam mana kita nak berinteraksi. Jadi kita perlukan jurubahasa, okey, yang dapat membantu kita untuk menyampaikan untuk berkomunikasi dengan warga Jepun. Okey, jadi bila saya bercakap bahasa Melayu, saya perlukan jurubahasa, dia faham bahasa Jepun dan dia faham bahasa Melayu, dia akan tolong translate, disimpan dalam dia punya otak. Okey, apa yang saya cakap, kemudian dia akan translate kepada kita kata warga Jepun. Jadi daripada situ kita berkomunikasi. Jadi jurubahasa kita itu kita panggil sebagai penterjemah. Sama juga konsep dia dengan komputer. Okey, kita menulis, saya tulis A, komputer tak faham. Jadi kita perlukan satu, kita kata penterjemah, supaya dia boleh beroperasi ataupun supaya dia boleh bekerja. Okey, ini sebagai contoh ya. Okey. Seterusnya, kita lihat kepada sini, kebanyakan papan kekunci komputer di Malaysia telah dipiawaikan dengan kod ASCII. Kebanyakan ya, tetapi di negara lain mungkin mereka tak gunakan kod ASCII. Nanti kita tengok kenapa. Jadi di sini, sebagai contoh, ini keyboard. Saya tulis A. Tetapi, dalam proses dia ingin membawa kepada astolan, dia akan tukar A ini, huruf A ini kepada binary number. Kalau awak lihat, ini adalah kod bagi A. Asaran number, kod bagi A. Dan bila dia dah tukarkan, kepada pemprosesan, nombor asaran ini, dan dalam masa yang sama, dia akan save, dia akan simpan dalam storan, otak lah, kita panggil otak komputer. Dan setelah disimpan, dia akan tukar semula kod mesin ini kepada A dan dipaparkan dalam kita punya skrin ataupun dalam kita punya paparan Word dan sebagainya. Jadi kita nampak, kita tulis A, kemudian keluar A. Tetapi sebenarnya, apabila di dalam komputer yang kita tak nampak, A ini telah ditukarkan kepada aksara ataupun kepada binary number. Walaupun dengan satu aksara ini, komputer perlu memproses dan menyimpan satu siri urutan nombor perduaan yang sangat panjang. A sahaja, tetapi dia akan simpan 1 byte ataupun 8 bit. Nombor ataupun kod mesin. Oleh sebab itu, sistem nombor perlapanan memudahkan proses ini. Itu yang pertama yang perlu awak faham. Kita lihat di sini sebagai contoh, penukaran perkataan tolong dari kod ASCII perpuluhan kepada nombor perlapanan. Berdasarkan lampiran A, kod ASCII dengan nombor perduaan dan nombor perlapanan bagi perkataan tolong adalah seperti yang ditunjukkan. Ini tolong, ini kod ASCII dalam perpuluhan, ini kod ASCII dalam perduaan dan ini kod ASCII dalam perlapanan. Jadi untuk perlapanan, awak boleh lihat di sini cara penulisan dia. Setiap kod ini disalin semula. Satu perkataan tolong, ini tolong, kita buat senang je tolong. Ada 6 aksara. 6 aksara ini diwakili oleh 48 digit nombor perduaan dalam kod ASCII. Manakala hanya 18 digit dalam perwakilan nombor perlapanan. Tengok sini. Ini ada 3 digit. Di sini pun 3 digit. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aksara. 3 kali 6 sama dengan 18 digit. Ini kita tahu ini ada 8 bit. 8, ini ada 6. 8 digit kali 6 sama dengan 48 digit. Sangat panjang lagi untuk kita tulis. Saya percaya kalau kita tulis keseluruhan nombor perduaan ini tidak mustahil kita akan careless mistake.
sama ada kita terlebih, terlebih kosong ataupun kita terkurang atau kita tertambah, di mana dia akan menyebabkan penyampaian mesej yang salah. Jadi sebab itu adalah lebih mudah untuk kita menggunakan nombor perlapanan, supaya kita boleh faham. Sebab komputer hanya menggunakan kod ASCII nombor perduaan. Jadi ini membantu kita untuk kita kata mewakilkan dalam perwakilan nombor 8. Ini sebagai contoh. Sila lihat di sini cabar diri anda. Ini adalah TP5. Tahap penguasaan 5. Berdasarkan penerangan dalam contoh 1.8, penyimpanan dan pembacaan yang manakah lebih efisien? Berikan pandangan anda dan jelaskan. Awak tengok sini 7.1 contoh 1.8 ni. Awak kaji semula. Lepas tu sila bagi pandangan, bagi pandangan dan jelaskan. Dapat TP5 bukan hanya setakat kita kata bukan setakat ringkas, tetapi bila beri pandangan dan terangkan kena dengan lebih jelas, supaya boleh mencapai TP5 yang baik. Kita lihat seterusnya. Yang terakhir ialah Unicode. Apa itu Unicode? Malaysia kita dah piawaikan guna kod ASCII. Tetapi bagaimana dengan Jepun? Bagaimana dengan negara lain? Yang mungkin menggunakan selain daripada aksara yang kita lihat tadi, 256 aksara yang tadi. Macam mana ustazah kita nak type Jawi, nak type Quran dalam laptop mereka. Jadi ada lagi satu kod. Ini untuk penambahan. Kita guna Unicode. Unicode ini merangkumi 65,536 aksara dan dia juga mewakili bahasa-bahasa lain. Kalau awak tengok mungkin kadang-kadang nama, nama awak ada yang guna nama profil Jawi dan sebagainya. Itu kita gunakan Unicode. Merangkumi 665,536 aksara dan boleh diwakilkan untuk bahasa-bahasa lain. Ini ialah Unicode. Ini bukan, kalau bahasa-bahasa lain tidak menggunakan kod ASCII, dia guna Unicode. So itu sahaja penjelasan saya untuk kod ASCII bagi nombor perlapanan. Jadi untuk topik seterusnya kita akan belajar nombor per-16an. Cara yang sama, cuma ini fokus kepada nombor per-16an dan juga kod ASCII bagi nombor per-16an. Baik, itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Sekian. Terima kasih.